Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai pelajar-pelajar, apa khabar semua? Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Eva untuk membincangkan tentang satu lagi topik yang penting, iaitu buli di sekolah. Sebelum cikgu bermula, ada beberapa soalan yang ingin cikgu tanyakan kepada kamu. Yang pertama, pernahkah kamu melihat rakan-rakan di sekolah dibuli? Ditendang, disepak, diejek, ditunjal kepala, malah dikecam di media sosial. Yang kedua, adakah pelajar-pelajar sendiri yang menjadi mangsa buli? Seperti dipulaukan di dalam kelas, tak ada orang yang ingin mendekati pelajar-pelajar. Atau pernahkah pelajar membaca kisah-kisah di surat khabar tentang buli yang berlaku di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah berasrama penuh atau di universiti? Sudah pasti bukan? Dan pernahkah kamu terfikir mengapakah seseorang itu tergamak membuli orang lain? Ada yang membuli orang yang tidak dikenali, malah ada juga yang membuli rakan baik sendiri. Buli itu adalah satu perbuatan yang melibatkan 3 elemen. Yang pertama, apabila wujud serangan. Serangan ni maksud cikgu adalah dari bentuk lisan, fizikal dan psikologi. Apabila perkara ini berlaku kepada kamu, maksudnya kamu telah dibuli. Dan tujuannya adalah untuk menakutkan, mencederakan dan menyebabkan penderitaan kepada mangsa. Yang kedua, buli dikatakan apabila berlaku ketidakseimbangan kuasa. Maksud cikgu adalah yang besar membuli yang kecil, yang nampak kaya membuli yang miskin, senior membuli yang junior. Nampak tak ketidakseimbangan kuasa di situ? Okay? Yang ketiga, buli dikatakan berlaku apabila berterusan dan pada individu yang sama. Ia mungkin berlaku kepada seorang ataupun ramai, ataupun pembuli itu seorang dan pembuli juga boleh beramai-ramai. Agak-agaknya, berapakah jenis buli yang ada? Untuk pengetahuan kamu, terdapat 4 jenis buli yang biasa berlaku di sekolah. Yang pertama, buli secara fizikal. Buli secara fizikal berlaku aktiviti memukul, menggigit, menyepak, mencubit, menendang atau menampar. Dan perkara-perkara ini apabila berlaku hingga boleh menyebabkan kematian. Cuba kamu fikirkan, imbas kembali apa yang mungkin kamu pernah lihat, apa yang berlaku di dalam kelas. Contohnya, ketika kawan kamu ingin duduk, datang pula kawan kamu yang lain menarik kerusi, maka kawan kamu itu terjatuh di atas lantai. Atau contoh seterusnya, apabila kawan nak melintasi kamu, nak melalui, ada pula kamu menghadang kaki kamu, maka kawan kamu tersadung dan terjatuh. Ada pula ketika bergaduh ataupun tak bergaduh pun saja, sambil jalan-jalan diketuknya kepala kawan. Itu dinamakan buli secara fizikal. Buli yang kedua iaitu buli secara lisan. Maksudnya adalah berlaku ejekan, panggilan nama atau cemuhan. Dan biasanya buli ini memang bermula dengan lisan. Contohnya mengejek nama ayah, mengejek bentuk badan. Kau ni gemuknya badan kau. Kau ni banyaknya jerawat. Kau ni miskinnya. Kau ni keturunan apa? Bermula dengan lisan. Dan buli yang ketiga iaitu secara mental ataupun serangan psikologi. Maksudnya di sini berlaku fitnah, boikot, pengasingan, surat layang atau menunjukkan bahasa badan seperti tersenyum sinis. Contohnya bila seseorang itu jalan, si pembuli pun pandang dan tersenyum. Tersenyum sinis. Ataupun ada yang mencebitkan mulut ataupun menjegilkan mata. Hingga kan mangsa berasa stres, mengalami tekanan dan hilang harga diri, mengakibatkan dia rasa tidak seronok berada di sekolah.
ada satu istilah yang dinamakan psycho. Itu sebenarnya merupakan satu jenis buli secara mental. Buli yang keempat adalah buli secara cyber, penyalahgunaan internet melalui media sosial, mengugut di dalam Instagram, bercerita tentang rakan kamu, menggunakan kata-kata kesat, menyebarkan video-video yang tidak senonoh dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah. Dan buli secara cyber ini sangat sukar dikawal kerana apabila seseorang itu melakukan buli cyber, dia klik dan share saja, semua orang boleh membacanya. Nampak tak betapa 4 jenis buli ini kamu pun boleh lihat sekarang memberi impak yang sangat teruk kepada orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita pergi kepada pembuli dahulu. Pembuli ni biasanya bertubuh lebih besar, sasa ataupun orang kata apa? Sadar berbanding dengan mangsa. Kedua, pembuli ni bersifat agresif, pemarah, panas sebaran, sikit-sikit marah, sikit-sikit melenting. Itu ciri-ciri pembuli tu. Yang ketiga, kurang simpati dan belas ihsan kepada mangsa. Dia suka dia tak ada kesian kalau tidak dia takkan membuli. Yang keempat, suka menentang, suka memberontak. Itu tak kena, ini tak kena. Yang kelima, suka berbangga diri. Dialah terbaik, dialah terbagus, dialah terkuat. Yang keenam, suka melanggar peraturan sekolah. Jadi apa cikgu kata datang awal, dia datang lambat. Rambut pendek, dia rambut panjang. Dia suka melanggar peraturan. Yang ketujuh, pembuli ini dia suka bermusuh dengan orang lain. Dia ada masalah sosial, masalah kemahiran sosial. Dan yang ke-8, pembuli ini biasanya pernah menjadi mangsa buli. Dulu dia kena buli, sekarang dia nak buli orang lain juga. Itu selalunya yang berlaku Dan ciri bagi mangsa buli pula. Mangsa buli ini biasanya bertubuh kecil berbanding dengan rakan sebaya yang lain. Kecil, rendah, comel kan. Biasanya dia menjadi mangsa kepada pembuli. Yang kedua, mangsa buli ini fizikalnya lemah, tidak bermaya, lesu, nampak macam sakit je. Yang ketiga, pendiam, pemalu, pasif, rendah diri. Yang kelima, emosinya mudah terganggu. Ni mangsa buli yang cikgu cerita dengan kamu adalah mangsa buli. Dan yang keenam, boleh juga berlaku mangsa buli ini kepada pelajar yang popular atau pelajar yang disukai guru. Jadi pembuli ni geram. Tu dia nak buli ni mangsa ni Mangsa buli ni mungkin dia cemerlang atau mungkin sebaliknya. Dan yang ketiga yang seronok cikgu nak cerita dengan kamu ni adalah tentang pemerhati ataupun saksi. Mereka ni adalah pelajar yang menyaksikan insiden buli tersebut. Dan yang pertama, ciri-ciri mereka adalah mungkin mereka pun ikut serta memberi galakan kepada pembuli. Dia pun bersorak, dia pun ketawa sekali, dia pun ketuk-ketuk sekali kepala mangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada saksi ni dia diamkan diri, dia tak mau terlibat, dia tengok aja. Yang ketiga, dia cuba memberi bantuan. Ada saksi ni yang cuba memberi bantuan sama ada dia berjaya ataupun tidak. Yang keempat, ada saksi ni dia terus meminta bantuan guru. Dan yang kelima yang hebat namun jarang berlaku adalah menegur pembuli tersebut. Tak baiklah buli junior, dia baru tingkatan 1, kita dah tingkatan 5, tak elok kau buli junior, sian dia. Itu contoh dia menegur pembuli. Tahukah kamu mengapa seseorang itu membuli? Yang pertama, seseorang itu membuli berkemungkinan kerana dia cemburu dengan rakan yang sering dipuji guru ataupun rakan-rakan. Mungkin rakan itu seorang yang bijak, cantik atau mempunyai kelebihan-kelebihan yang lain. Maka seseorang itu rasa geram dan dia pun mula membuli. Yang kedua, perbuatan membuli ini berlaku kerana dia ingin dihormati oleh rakan lain. Si pembuli ni dia nak nampak hebat, nak nampak berkuasa. Kalau di sini dia nak junior hormat kepada dia, maka dia pun membuli kerana dia nak rasa dihormati.
Ketiga, orang ni suka membuli ni kerana dia seronok melihat rakan lain menderita atau tersiksa. Kerana apabila dia membuli, dia melihat mangsa menangis, meraya, tolonglah bang, janganlah pukul saya bang, tolonglah kakak. Macam tu kan, dia suka, dia rasa seronok. Yang keempat, buli berlaku kerana orang yang membuli itu kurang kasih sayang dan kurang perhatian keluarga. Mungkin ibu bapa mereka sibuk atau mereka mempunyai masalah dalam perhubungan sesama ahli keluarga. Dan yang ketiga, buli juga berlaku mungkin kerana pembuli terpengaruh dengan filem dengan aksi-aksi ganas. Tengok TV, cerita gaduh-gaduh, ketuk-ketuk kepala, ketuk kepala dengan tukul besi, berdarah-darah. Jadi dia terpengaruh dengan cerita yang dipaparkan di dalam televisyen atau media sosial. Malah kini kalau cikgu perhatikan melalui permainan video, tembak sana, tembak sini, tanpa kamu sedari, apa yang kamu tonton setiap hari, berjam-jam setiap hari, masuk di dalam minda separah sedar kamu. Itulah yang dibimbangkan dan tanpa sengaja kamu pun melakukan perbuatan yang ada unsur-unsur buli. Yang keenam, mengapa seseorang itu membuli adalah kerana dia gagal untuk mengawal emosinya sendiri. Kan tadi kita bincangkan di awal tadi, pembuli ni adalah agresif, panas baran, cepat melenting dan cepat marah. Kerana mereka tidak tahu cara mengurus kemarahan. Mungkin tidak diajar ataupun telah diajar tetapi dia tidak dapat menerimanya, tidak boleh mengaplikasikan bagaimana mereka harus dan perlu mengurus kemarahan tersebut. Dan yang ketujuh, seseorang itu dibuli seperti yang cikgu sebutkan tadi, mereka pernah dibuli. Mereka pernah dibuli. Contohnya lah, masa mula-mula dia masuk asrama, senior dah buli dia. So bila dia jadi senior, inilah masanya untuk aku membalas dendam. Maka dia pun melakukan aktiviti membuli orang lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, apabila kita nak membincangkan tentang kesan buli secara umumnya, pelajar-pelajar, kesan buli ini memberi kesan yang serius dan berpanjangan kepada mangsa buli, kepada pemerhati ataupun saksi dan juga pembuli itu sendiri. Yang pertama, kita nak membincangkan tentang mangsa buli. Tahukah kamu mangsa buli ini apabila kamu buli ataupun dia dibuli? Yang pertama, mangsa buli ini prestasi akademik mereka akan merosot. Mereka hilang minat nak belajar. Kerana apa? Yang kedua, dia mula ponting kelas, mula ponting sekolah kerana takut nak pergi sekolah, kerana dia tahu di sekolah ada orang yang akan membulinya. Dia ponting sekolah, dia ponting kelas, maka merosotlah prestasi akademiknya. Yang ketiga, mangsa buli ini akan sentiasa berada dalam ketakutan, kebimbangan dan boleh membawa kepada kemurungan. Nampak tak? Kamu nampak tak impaknya jika perbuatan buli ini berterusan? Kesian kepada mangsa buli, Dan yang keempat, mangsa buli ini apabila dia terus dibuli, dia akan mengalami masalah kesihatan. Makan tak lalu, tidur tak lena, badan lesu. Bila sedih, tak gembira, dia akan mempengaruhi badannya. Dan yang kelima, jika keadaan bertambah kronik, setiap hari kena buli, kena pukul, kena ejek, kena pulau, berkemungkinan mangsa buli ini akan mencederakan diri sendiri. Maka bagi pelajar yang tidak dapat mengendalikan tekanan ini, ada yang sampai ingin membunuh diri sendiri. Ini adalah sesuatu yang cikgu fikir sangat menyedihkanlah jika ini berlaku. Dan yang terakhir, mangsa buli ini mungkin akan membalas dendam kepada orang yang membulinya. Bagaimana pula kesan buli kepada si pembuli? Yang pertama, kamu mungkin akan dibuang sekolah atas perbuatan kamu membuli orang lain. Ingat tu, bila dibuang sekolah, masa depan akan menjadi gelap kerana rekod ada tertulis di situ
kamu dibuang sekolah. Yang kedua, bagi pembuli, kamu berkemungkinan akan mencederakan mangsa tanpa sengaja, membunuh mangsa. Bagaimana jika itu berlaku? Fikirkan ya. Yang ketiga, pembuli akan menjadi agresif dalam perhubungan sehinggalah dewasa. Bagaimana tu? Kan daripada sekolah, suka membuli, agresif, ganas, garang. Jadi macam mana orang nak berkawan dengan kamu? Dah akan membawa sampailah dewasa, sampai kamu masuk ke college, sampai kamu bekerja malah hingga berkahwin ya. Dan yang keempat, dia bimbangi kesannya kepada pembuli akan terlibat dengan jenayah apabila dewasa kelak. Jadi bagaimana pula kesan buli ini kepada saksi? Yang pertama, saksi ni walaupun dia tidak dibuli, dia tengok tapi dia bimbang sebenarnya. Bimbang jika dia pun satu hari nanti akan menjadi mangsa. Yang kedua, saksi ni sebenarnya dia rasa bersalah kerana tidak dapat membantu, nak menolong tak berdaya. Tengok kawan menjerit-jerit, tolong-tolong, muka takut, pandang aja kat saksi, tapi saksi tak boleh buat apa-apa. Tu dia akan rasa bersalah. Dan yang ketiga, saksi atau pemerhati ini, dia juga berasa tidak selamat berada dalam kawasan sekolah kerana ada pembuli. Pak pembuli ni kan ada geng kan. Jadi dia pun, sebab pembuli tahu saksi ni nampak apa insiden buli itu, maka dia pun rasa aku pun tak selamat berada di sekolah. Itu adalah kesan-kesan buli yang akan berlaku kepada mangsa buli, pembuli dan juga saksi. Jadi sekarang bagaimana? Apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi mangsa buli? Dengar sini cikgu nak beritahu. Pertama, sekiranya kamu adalah mangsa buli, jauhkan diri daripada pembuli dan kawasan yang sering dikunjungi mereka. Kalau kamu selalu kena buli dekat kantin, jauh-jauhkanlah diri. Kalau kamu sentiasa kena buli di laluan balik sekolah, pastikan ada teman. Ya. Yang kedua, dapatkan bantuan rakan dan orang yang lebih dewasa. Mangsa buli ini, apabila kamu dibuli, kamu tahu perbuatan itu membuatkan kamu takut. Kamu mungkin cedera. Siapa orang dewasa tu? Cikgu, ya, ataupun ahli keluarga kamu. Tapi cikgu cadangkanlah, berlaku di sekolah, beritahu cikgu dulu ya. Cikgu akan membantu kamu, kaunselor, guru disiplin ya. Okey, yang ketiga, apa yang kamu boleh lakukan ya mangsa buli? Elakkanlah bersendirian ya. Jangan kamu duduk sorang-sorang ya. Kamu mendedahkan diri kamu kepada pembuli untuk membuli kamu lagi ya. Dan yang keempat, belajarlah menyatakan perasaan kamu kepada pembuli ataupun dinamakan asertif. Contohnya lah, dia membuli kamu, dia mengejek kamu kan, dipanggil dengan satu perkataan yang mengaibkan kamu ya. Kamu cakap dengan dia, katakanlah nama dia Sipolan. Sipolan, aku tak suka kau ejek aku macam tu. Pandang mata dia, cakap. Okey. Kalau kamu beranilah. Kalau kamu tak berani, tu yang kena minta bantuan dengan orang yang lebih dewasa. Okay? Itu bagi mangsa buli. Jadi bagaimana dengan tindakan yang boleh dilakukan sekiranya kamu adalah seorang saksi? Yang pertama, bila kamu dah nampak insiden buli itu, cepat-cepat dah laporkan kepada guru. Jangan kamu sertai sekali, kamu pun tepuk tangan, kamu pun gelak ketawa. Tak boleh macam tu ya. Yang kedua, elakkan terlibat dan menonton perbuatan membuli tu. Tengok kan. Elakkan terlibat ya. Kerana kalaulah berlaku, contohnya lah kecederaan yang teruk kepada mangsa ya, kamu mungkin akan terlibat sekali, tertuduh ya, bersama dengan pembuli tadi ya. Yang ketiga, bersimpatilah dengan mangsa buli. Dan cubalah berkawan dengan mereka. Yang mangsa buli ni kan tadi kita dah bincang, dia pasif, dia pendiam ya. Dan yang keempat, jika kamu mampu, minta pembuli hentikan perbuatannya. Janganlah buat macam tu, tak elok. Junior tu baru masuk tingkatan 1, tak eloklah kau buli dia, suruh ni kau pukul dia. Cakap dengan dia. Jika mampulah. Kalau tak mampu, rujuk kepada guru. Dan kepada pembuli, apakah tindakan? Kadang-kadang pembuli ni dia nak berhenti, tapi sebab pembuli ni dia ada yang berkawan, dia ada geng ya. Kamu kena ingat ni, pembuli-pembuli di luar sana
Pertama, hentikan segera perbuatan buli kamu. Kalau selama ini kamu telah membuli kawan-kawan, hentikan segera. Yang kedua, minta maaf kepada mangsa dan berjanjilah kamu tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Mungkin selama ini kamu menganggap itu satu gurauan kerana orang sering keliru antara gurauan dan buli. Yang ketiga, kamu pembuli kena menerima kelebihan, kekuatan setiap individu. Jangan cemburu. Tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini. Sebenarnya kamu pun ada kelebihan, ya. Dan yang keempat, saling berkasih sayang dan hargailah persahabatan. Kamu takkan boleh hidup seorang diri selama-lamanya. Kita ini manusia sosial, ya, memerlukan orang lain dalam kehidupan. Jadi bagaimana kamu ingin meneruskan kehidupan jika kamu terus bergaduh, terus membuli orang, ya? Bagaimana kamu ingin meneruskan kehidupan pada masa akan datang? Dan yang kelima, jika kamu tidak boleh mengendalikan keinginan meluap-luap, macam membuli ni macam hobi katakan, contohlah berbincanglah dengan guru kamu, dengan ibu bapa, dan kalau ada kawan, cubalah berbaik-baik dengan kawan, ya? Berkongsi. Jangan kamu sorang-sorang diri memikirkan masalah kamu, ya. Ini adalah tindakan-tindakan yang boleh kamu lakukan sekiranya kamu adalah mangsa buli ataupun saksi ataupun pembuli. Sebelum Cikgu Eva mengakhiri topik yang hangat ini, iaitu buli di sekolah, Cikgu ingin menitipkan 3 pesanan. Yang pertama, kepada pembuli, insaflah dan berhentilah segera. Yang kedua, kepada mangsa buli, pesanan Cikgu Eva, usah gentar. Pertahankan hak kamu dan minta bantuan dengan guru ataupun ibu bapa. Jangan terus diam, membiarkan diri kamu dibuli, pasrah aja. Tak boleh macam tu, ya, kerana orang yang dibuli dikhawatiri akan membuli suatu hari nanti. Dan yang ketiga, kepada pemerhati ataupun saksi, berilah bantuan kepada pembuli dan mangsa buli. Kamu boleh menjadi wira, dan kamu sebenarnya adalah wira yang diharapkan oleh sekolah untuk membantu membantras perkara ataupun aktiviti buli di sekolah. Jadi cikgu tutup dengan perbincangan cikgu ini dengan sebuah hadis Rasulullah SAW. Seseorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berperilaku keji dan suka berkata kasar. Riwayat At-Tirmizi. Marilah bersama-sama kita hentikan buli di sekolah. Okey, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.